mereka mengecam tu sebab mereka terancam, tu sebabnya. Ya, jadi memanglah ramai akan cemburu, tu perkara biasa dalam politik. Sebab mereka tahu bila PAS masuk mana-mana gulungan, pakatan atau pemimpin mana-mana golongan tu tetap akan besar. Sebab walaupun kami sendiri Parti Ikatan adalah parti yang baru, tapi parti berbilang kaum, dan alhamdulillah Dewan Tertinggi ini kami banyak orang-orang yang berkelulusan tinggi dari berbagai kaum, dan kita percaya kepada konsep bangsa Malaysia. Alright. Jadi bila kita bergabung dengan PAS, ya, kita pun cara tak langsung kita menyatakan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada dunia bahawa PAS bukanlah sebagaimana yang mereka anggapkan, ya, sebagai satu parti ekstremis dan sebagainya. Kalau dia tu parti ekstremis dan sebagainya, bagaimana kami pula Parti Bangsa Malaysia ni sanggup bergabung dengan dia? Ya, dan semua orang, ahli-ahli Dewan Tertinggi kami yang berpelajaran tinggi, yang terdiri dari berbagai kaum ni, semua setuju sebulat suara untuk terima jemputan PAS untuk menjadi untuk bekerjasama dengan mereka. Ya. Dan PAS pula adalah parti yang saya anggap antara dua parti dalam Malaysia ni, UMNO dan PAS, sebagai tunjang politik negara. Tak ada siapa yang boleh buat kerajaan yang stabil kalau dia tak dipimpin oleh salah satu dari parti tunjang tu. Jadi apa juga parti tunjang buat, mereka sudah tentulah ianya akan dicemburui oleh lawan-lawan dia. Ya, kita insya-Allah akan bergabung untuk waktu yang lama, dan kita akan buat cara-cara yang telah pun diajar kepada kami, kepada saya khususnya oleh almarhum Tengku Abdul Rahman. Ya, bagaimana beliau dapat cantumkan berbagai kaum, agama, budaya dan berbagai perjuangan menjadi satu, ya, dan selepas tu dapat tuntut kemerdekaan, jaya tuntut kemerdekaan tanpa pertumpahan darah dan sebagainya. Jadi begitulah yang kita akan berjuang. Jadi kita baru bermula, ya, sebagai satu pakatan kerjasama politik, satu pakatan kerjasama politik. Sudah tentu selepas ni akan ada pula parti-parti lain atau NGO-NGO lain juga yang akan bergabung dengan kami, dan slowly kami akan fikirlah apa cara yang sebaik-baiknya untuk memperkukuhkan lagi hubungan ini. Kita pergi step by step lah, tak payah gopoh-gopoh, ya. Nanti gopoh-gopoh, lepas tu tak berapa hari nanti berlainan pendapat pula jadi biar kita slow sikit, slow and steady. Kami PAS dan juga Ikatan berpendapat, kami yakin bahawa rakyat dah muak dah dengan politik-politik kosong ni, ya, politik hentam-menghentam, kritik melulu, tak berhenti-berhenti dan sebagainya. Sedangkan rakyat menghadapi masalah yang berbagai-bagai, masalah yang cukup berat. Harga getah jatuh, dulu ni jatuh 3 bulan, 6 bulan, lepas tu naik balik. Ini dah jatuh bertahun dah. Ya, saya datang dari kawasan yang antara kawasan yang termiskin dalam Malaysia, di kawasan Baling, Sek, Padang Terap di Kedah. Itu semua kebun kecil, kawasan kebun kecil penuh getah dan sebagainya. Mereka hidup dalam keadaan derita sekarang ni, ya. Tapi kita ni asyik berpolitik, ya. Tak berhenti-berhenti, gaduh dengan kerajaan, gaduh sesama sendiri. Rakyat dah fed up, dah muak dah, ya. Jadi Islam pun tak mengajar macam itu. Jadi sebab tu PAS sendiri dah ubah, dah label perjuangan dia sebagai politik matang dan sejahtera untuk sejahtera rakyat. Okey, kami pun macam itu juga, Parti Bangsa Malaysia, ya. Macam mana nak bergabungkan rakyat yang berbagai kaum, kita perlu patience, kesabaran yang cukup tinggi dalam kita accommodate pendirian yang berbagai-bagai, ya. Jadi apa yang kita nak buat dalam minggu-minggu akan datang ni, kita akan buktikan kepada rakyat bahawa kita adalah parti untuk menyelesaikan masalah rakyat. Tak mau tunggu pilihan raya baru nak selesai, janji macam-macam, ya. Kita nak selesai sekarang juga. Jadi untuk itu kita terpaksa sikit sebanyak engage kerajaan,
Ya, jadi kita sekarang ada beberapa isu termasuk harga komoditi, getah khususnya. Kita dah ada beberapa orang sedang kaji dan sediakan kertas saja, memorandum. Satu lagi mengenai menguruskan political donation kepada parti, bukan saya kepada parti politik tetapi juga individu politik. Ya, bila ada political donation tu tak boleh lari lah dari rasuah. Tak boleh lari dari rasuah. Bagaimana nak membasmikan masalah besar negara ni, masalah besar. Ini pun ada kumpulan yang sedang kaji dan menyediakan memorandum, ya. Dan berbagai isu lagi. Dan kita akan pergi berjumpa dengan kerajaan, menteri-menteri yang berkaitan, yang bertanggungjawab, dan kita kata ini salah, ini penyelesaian kami, dan kita akan hujah mereka. Dan cadangan pun kita takkan cadang gila-gila. Kalau kita tak ada cadangan, kita takkan jumpa kerajaan, ya. Saya pun lama dalam kerajaan, 30 tahun saya jadi ahli pentadbiran. Jadi sikit sebanyak saya tahu pemikiran kerajaan dan sebagainya. Kalau ada cadangan yang baik dan kita sampaikan dengan hemat sikit, dengan berbuah di bahasa sikit, cara pujuk rayu sikit, insya-Allah kerajaan akan dengar, dan di mana dia boleh baiki, dia akan baiki. Saya yakin. Kita kena serius dan juga jangan pergi depan dia pergi menjerit-jerit, ya. Selalunya itulah itu yang dibuat oleh pembangkang. Selalunya saya tak mau macam itu. Sebab saya dari dulu saya tak mau begitu, dan alhamdulillah PAS sendiri pun sekarang dah sedar bahawa mereka kena lebih ubah sikit cara mereka tu, iaitu dengan cara cari jalan untuk menyelesaikan masalah rakyat sekarang juga. Rakyat dah terlalu lama sangat menunggu dan tak ada kerja lain, duk dengar soal politik berkelahi sepanjang masa. Sejak tahun 2012 lagi dah saya telah tukar persepsi saya, bukan saja mengenai Haji Hadi tetapi juga PAS. Sebab saya dah pergi berceramah seluruh Malaysia atas pentas PAS selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Jadi waktu tu tahun 2012. 3 tahun dah. Jadi saya tahu dah sekarang ni PAS adalah parti yang moderate, yang cukup bertanggungjawab, dan Islam adalah, itu saya sedar lama dah, Islam adalah agama yang cukup bertanggungjawab, yang cukup baik, paling baik lah untuk agama lain, untuk bangsa lain, budaya lain sebagainya. Malah Islam adalah yang sebaik-baiknya untuk seluruh Malaysia. Tapi PAS juga membawa perjuangan itu. Ini bukan masalah saya. Masalah macam mana nak bantu PAS ubah persepsi rakyat terhadap PAS dan juga terhadap Islam. Itu adalah urusan, saya akan bantu PAS lah. Itu urusan PAS. Tapi insya-Allah kami di Ikatan akan bantu. Dan oleh sebab kami adalah parti berbilang kaum, maka kami ini akan jadi soalan yang biasalah bila kami berjumpa dengan rakyat. Kenapa kamu dengan PAS? Kenapa? Sedangkan dia ekstrim. Jadi kami akan beri hujah rata-rata seluruh negara bahawa kamu salah. Islam bukan begitu dan PAS juga bukan begitu. Saya tak pernah kata bahawa kami mengenepikan hudud. Sebab saya orang Islam, mana boleh saya kata saya tak terima hudud. Parti Ikatan juga macam itu. Saya dah explain kepada ahli-ahli saya, Dewan Tertinggi yang berbilang kaum. As a Muslim, I cannot say I cannot accept hudud. Tapi Islam juga membenarkan dalam keadaan-keadaan tertentu di mana jika kita melaksanakan hudud, dia membawa lebih baik, banyak mudarat daripada kebaikan. Dia boleh juga ditangguh sehingga masalah-masalah itu diperbetulkan dahulu. Itu betul. Satu. Keduanya, dah kita kata dah, kalaupun kita nak laksanakan hudud dalam berbagai peringkat dan sebagainya, ianya melibatkan orang Islam, ya. Orang lain masih kita hormati agama dia sebagaimana yang terjamin dalam perlembagaan. Jadi ahli-ahli Ikatan tidak terkesan dengan tak terkesan. China, India, tak ada. Cuma mereka orang ahli-ahli saya ni menghadapi masalah untuk nak beri penjelasan kepada penyokong-penyokong mereka ni. Itu satu masalah besar. Masalah persepsi yang salah itu kami memang mempunyai masalah besar lah. Khususnya kawan-kawan saya dari bukan Islam ni, dia kena beri penjelasan panjang lebar.
PAS parti besar, PAS parti lama 65 tahun. Dia mempunyai ahli 1 juta lebih, ahli yang berdaftar. Sudah tentu penyokong-penyokong dia lebih pada itu, mungkin 3-4 juta. Ya, kami parti baru dan sebagainya. Tapi namun kami parti berbilang kaum, dengan sendirinya bila kami terima PAS bergabung dengan dia, makna adalah satu fakta, satu kenyataan bahawa PAS bukanlah parti ekstrim. Salah kamu persepsi kata PAS ekstrim itu satu, ya. Jadi dua-dua parti ni boleh saling membantu antara satu dengan lain. Percayalah kepada saya, masa depan pakatan ini cukup cerah, cukup baik, dan insya-Allah akhirnya akan menguntungkan rakyat dan negara.